saya Aina Nadira binti Azmira Is, A175443. Saya Nur Amira binti Abdul Malik, bernombor metrik A175466. Nama saya Muhammad Luqman Nur Hakim bin Hashimi, nombor metrik A177530. Nama saya Nurjana binti Ismail, bernombor metrik A175559. Sejahtera, saya akan mengenalkan pengenalan Zero. Zero adalah perisian perakaunan dalam talian untuk perniagaan kecil. Kegunaan Zero adalah untuk menguruskan invoice, akaun bank, pembukuan dan banyak lagi. Zero adalah aplikasi yang boleh digunakan untuk menjalankan perniagaan anda di mana sahaja seperti akses kewangan perniagaan anda pada bila-bila masa dari mana-mana peranti yang bersambung dengan internet, contohnya telefon, komputer dan juga tablet. Zero juga berupaya memahami kedudukan tunai masa nyata anda dan mengetahui prestasi anda dengan kemaskini harian, akaun bank dan kad kredit anda. Zero juga boleh bekerjasama dengan accountant, bookkeeper dan pasukan anda dan menjemput syarikat lain untuk berkolaborasi dengan anda dalam perniagaan dalam masa nyata dan berikan kaki tangan anda akses ke kawasan yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas mereka. Zero boleh membuat pembayaran lebih cepat untuk aliran tunai yang lebih baik seperti menyediakan dan menghantar invoice dengan mudah dengan pembayaran dalam talian dan peringatan invoice untuk pembayaran lebih cepat. Zero juga akan melindungi data perniagaan anda serta Zero menyediakan data anda dan melindungi dengan pelbagai lapisan keselamatan termasuk penerbitan data standard industri dan pusat data selamat. Kumpulan kami telah memilih syarikat Excellent Global Technology Sdn Bhd sebagai rujukan untuk kami menyediakan akaun yang diakses melalui Zero. Kami memilih syarikat ini kerana akaun yang disediakan adalah bermula pada awal bulan dan akhir bulan dan ditutup pada akhir bulan. Zero dikenali sebagai aplikasi yang membantu peniaga kecil untuk mengakses data dan menyediakan kewangan syarikat. Antara objektif kami adalah untuk membantu peniaga yang tidak tahu menguruskan kewangan syarikat dan membantu mereka agar lebih arif dalam penggunaan Zero. Seterusnya, latar belakang company atau latar belakang syarikat. Syarikat dikenali sebagai Excellent Global Technology Sdn Bhd, nombor pendaftaran 57647H dan beralamat di Seremban Negeri Sembilan. Berikut adalah nombor telefon, nombor fax dan juga email. Mempunyai 9 orang pekerja dan ditubuhkan pada 22 Mac 2022. Modal sebanyak RM100,000 dan juga modal dibenarkan juga sebanyak RM100,000. Director atau dikenali sebagai pengarah adalah Puan Rohayah Hamidan dan juga Encik Azahir Harun. Bank yang digunakan adalah Maybank Sdn Bhd. Antara misi syarikat adalah untuk memastikan bahawa kita dapat menjadi rakan perkhidmatan yang baik dan juga pembekal yang baik seperti daya maju dan kemampuan serta mempertahankan diri dan berkembang dalam prosesnya. Sifat perniagaan terbahagi kepada dua iaitu pembuatan kelulu industri iaitu mengkhususkan diri dalam penghasilan, pembaikan dan servis semua jenis transformer dan kerja-kerja kejuruteraan elektrik dan pemesanan dan fabrik logam. Bekalan bahagian industri perdagangan dengan pengalaman luas dalam perolehan dan penyemaran wang, mereka dapat menyediakan produk berkualiti dengan harga yang kompetitif. Produk perdagangan mereka berbeza dari industri ke komersial. Okey, untuk financial statements, kita lihat pada profit and loss company di mana saya mengambil 3 bulan yang terakhir iaitu bulan 5, 6 dan 7. 3 bulan terakhir sesebuah statement syarikat itulah. Okey, untuk bulan 5 kita lihat gross profit untuk bulan 5 di mana dapat keuntungan iaitu untung kasar sebanyak 14,909 dan bulan 6 40,886 dan bulan 7 mengalami kerugian kasar sebanyak 14,728. Okey, untuk net profit bulan 5 mengalami rugi bersih iaitu sebanyak 21,907 dan bulan 6 mengalami kerugian 19,425 dan bulan 7 juga mengalami kerugian sebanyak 53,871. Okey, untuk penyerta kunci kira bagi syarikat Excellent Global Technology Sdn Bhd untuk 3 bulan yang terakhir iaitu bulan 5, 6 dan 7 pada tahun 2016 mengalami proses
atau prestasi yang kurang baik kerana yang pertama, syarikat ini kehilangan atau mengalami hasil jualannya yang tidak mencapai. Yang kedua, pelanggan atau projek baru tidak dapat dilunaskan atau tidak dapat dicari. Yang ketiga, perbelanjaan yang melebihi daripada hasil jualannya, dan ini akan menyebabkan syarikat ini mengalami penurunan daripada bulan 5 dan 6 hingga ke bulan 7. Hasil aset, jumlah aset itu berkurangan sebab berkurangan daripada bulan ke bulan, dan ini akan menyebabkan kerugian kepada syarikat ini. Okey, untuk financial analysis, peratusan jualan bagi 3 bulan yang terakhir, iaitu bulan Mei, Jun dan Julai. Okey, kita lihat bulan Mei mendapat untung kasar sebanyak 33%. Bulan Jun dapat 61% untung kasarnya. Manakala bulan Julai mengalami rugi kasar sebanyak negatif 286%. Okey, antara 3 bulan ini hanya bulan Mei dan Jun mendapat keuntungan kasar, manakala bulan Julai mengalami kerugian kasar. Okey. Untuk peratusan untung sebelum cukai, bulan Mei negatif 49.11%, bulan Jun negatif 29.12%, dan bulan Julai negatif 1044.82%. Saya akan membentangkan tentang proses pembelian dalam syarikat ini. Apabila inventory siap diganti atau dibeli, data akan diproses oleh komputer dalam pusat pengimbasan proses. Juruteknik yang terlibat akan menghantar ketiga-tiga pesanan pembelian yang telah dicetak kepada Jabatan Pembelian. Selepas itu, kerani di Jabatan Pembelian akan menilai dan mengkaji semula, kemudian menandatangani pesanan pembelian dan menghantar satu salinan pesanan pembelian kepada pembekal dan Jabatan Perakaunan. Beberapa hari, inventory yang dipesan telah tiba. Inventory akan diperiksa oleh kerani di receiving department agar sesuai dengan pesanan pembelian. Kerani akan merekodkan laporan penerimaan dan menghantar satu salinan kepada pengurus kedai dan satu salinan kepada Jabatan Akaun. Lepas 3 hari, akauntan akan menerima salinan invoice yang telah dicetak oleh pembekal untuk inventory yang telah dihantar. Dia kemudiannya mengakses laporan penerimaan dan pesanan pembelian sehingga melengkapi dan sama dengan invoice pembekal. Seterusnya, dia mengemaskini jumlah yang perlu dibayar ke file journal. Selepas itu, pembayaran diproses oleh kerani yang sama. Kerani akan menyiapkan cek dan menghantarnya kepada pengarah untuk ditandatangani dan diedarkan kepada pembekal melalui surat. Jadi, beginilah carta alir dokumen untuk syarikat ini. Untuk penambahbaikan bagi proses pembelian, yang pertama, bagi Jabatan Pembelian, antara kesilapan yang mungkin boleh terjadi ialah berlakunya terlebih beli barangan. Kawalan yang patut dilakukan ialah dengan segera hubungi pembekal dan bagi masa yang akan datang, syarikat patut menggunakan protokol pembelian yang lebih baik supaya perkara seperti ini tidak berulang. Yang kedua pula, boleh berlakunya pembelian syarikat melebihi daripada anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengelakkan daripada berlakunya situasi seperti ini kepada syarikat, majikan perlu memainkan peranan yang sangat penting dengan menghitung semua pembelian syarikat yang ada dan akan datang. Jadi, pekerja takkan keliru, bahkan dapat melihat dengan lebih nyata jumlah yang dapat mereka belanjakan sebelum membuat pembelian.
Seterusnya, bagi jabatan penerimaan pula terdapat beberapa kawalan dalaman yang patut dipertambahbaikkan oleh majikan. Kesalahan pertama yang mungkin berlaku ialah membuat kesalahan dalam mengira barangan yang diterima. Seperti yang kita tahu, kita sekarang hidup di zaman serba canggih dengan pelbagai jenis teknologi. Jadi, inisiatif yang bijak boleh dilakukan ialah dengan mengaplikasikan penggunaan barcode dan teknologi RFID yang mampu menjadi inisiatif bagi pengiraan yang tepat untuk setiap barang yang diterima. Yang kedua, tidak mempunyai proses penerimaan barangan yang bagus. Walaupun syarikat yang kami kaji ini secara amnya mempunyai proses yang bagus, tetapi terdapat sedikit perkara yang perlu diambil berat oleh majikan. Majikan boleh tingkatkan proses dengan menggunakan aliran kerja mencatat, mengira dan mendaftarkan inventory yang diterima semasa memasuki gudang. Proses ini mungkin sedikit sebanyak mampu menjaga data-data syarikat yang direkod. Dan yang ketiga pula ialah menerima barangan dalam jumlah yang banyak. Untuk memudahkan proses ini, syarikat perlu menyimpan kuantiti dalaman, luaran dan palet dalam WMS dan menggunakan perisian untuk mengira setiap kuantiti tersebut. Bagi jawatan perakaunan pula, kebiasaan kadang-kadang syarikat terlepas pandang bagi perkara yang melibatkan pembayaran kepada pembekal. Contohnya yang pertama, membayar barang yang sudah rosak ataupun barang yang tidak pernah sampai. Sebab itulah pentingnya bagi syarikat menyimpan setiap invoice yang diterima daripada pembekal, resit dan juga rekod masalah yang lain yang berkaitan. Yang kedua pula ialah terbayar invoice sebanyak 2 kali. Kenapa perkara macam ni boleh berlaku? Sebab itulah syarikat perlu peka ataupun jabatan itu sendiri perlu peka dengan hanya membayar invoice yang disokong oleh package voucher yang asal. Dan yang terakhir pula ialah kesalahan invoice daripada pembekal ataupun penjual. Jadi perkara seperti ini biasanya terjadi. Tetapi tak perlu terlalu risau sebab perkara ini perlu dilakukan hanyalah dengan membetulkan jumlah pada bil ataupun rintisan pembayaran dan memberikan dokumentasi pembetulan kepada pembekal ataupun penjual semasa membuat pembayaran. Untuk kawalan dalaman pula, terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi bagi syarikat yang kami kaji ini. Antaranya ialah tiada pengawasan dan kajian semula. Seterusnya, kekurangan pemisahan tugas. Ini akan menyebabkan sesetengah pekerja mungkin mendapat tugas yang berlebihan berbanding pekerja yang lain. Selain itu, dokumentasi rekod yang tidak mencukupi, kesinambungan perniagaan yang tidak mencukupi dan juga kekurangan keselamatan fizikal juga antara kelemahan kawalan dalaman bagi syarikat ini. Jadi, dalam usaha untuk meningkatkan kawalan dalaman yang pertama sekali, syarikat perlu membuat pemantauan secara berterusan dengan mengambil sedikit masa untuk melihat dan menganalisa rekod kewangan. Ini penting untuk mencegah penipuan daripada berlaku selain dapat memberi maklum balas kepada pemilik mengenai prestasi perniagaan sama ada mempunyai kawasan yang berpotensi buruk kepada syarikat. Seterusnya yang kedua, mengawal kawasan persekitaran dengan tempat kerja. Perkara ini lebih spesifik kepada pekerja-pekerja di mana majikan perlu mengagihkan tanggungjawab yang khusus kepada setiap pekerja supaya mereka tidak keliru dalam menjalankan tugas yang diberi. Selain itu, peningkatan kawalan dalaman yang ketiga pula ialah dengan menitikberatkan sistem perikanan yang digunakan. Dokumen kewangan harus diberi nombor terlebih dahulu untuk memastikan semua urus niaga direkodkan dan dicatat. Proses ini sangat penting untuk mengelakkan daripada berlakunya rakaman transaksi yang sama sebanyak 2 kali. Jadi, dengan penomboran dokumentasi ini akan memudahkan pihak syarikat jika berlakunya sebarang tuntutan maupun pertanyaan dari pelanggan ataupun pihak pemilik transaksi yang sebelumnya. Yang keempat pula ialah membuat perancangan tambahan iaitu cadangan tambahan untuk membuat sandaran data. Ia penting supaya backup dapat dilakukan secara automatik dan berkala. Dan akhir sekali ialah dengan mencegah kawalan akses pengguna. Syarikat atau pemajikan perlu sering menukar kata laluan komputer dan memastikan hanya sebilangan staf yang dapat mengakses kata laluan tersebut. Perkara ini amat penting bagi semua syarikat untuk melindungi dokumen syarikat dan mengelakkan daripada berlakunya kecurian data pekerja dan juga syarikat. Jadi dapat saya simpulkan mengenai hasil yang telah kami belajar melalui perisian zero ini ialah perisian ini lebih murah dan sesuai digunakan bagi setiap perniagaan kecil. Seterusnya, perisian ini juga membenarkan pengguna tanpa had. Jadi kami juga mudah untuk mengakses perisian ini pada waktu yang sama tanpa mengikut giliran. Dan yang terakhir sekali ialah perisian zero ini banyak membantu kami dalam mengesan kawalan dalaman yang boleh kami tingkatkan bagi syarikat yang kami kaji.
Akhir sekali saya akan membincangkan tentang penutup daripada kumpulan kami. Berdasarkan apa yang telah dapat dipelajari oleh kumpulan kami dari Zero Certificate adalah satu laman web yang akan memudahkan perniagaan baru. Manfaat untuk menggunakan Zero Certificate adalah penagihan yang mudah, mengakses data ekonomi masa nyata dan penggunaan tanpa had. Kami telah memilih Excellent Global Technology Sdn Bhd sebagai syarikat untuk projek kumpulan kami. Untuk projek ini, kami telah mengira keuntungan kasar dari Mei sehingga Julai dan keuntungan tertinggi adalah pada bulan Jun iaitu RM40,886. Dan keuntungan terendah adalah pada bulan Julai iaitu rugi sebanyak RM14,728. Berdasarkan data syarikat yang mempunyai keuntungan yang berakhir pada bulan Julai. Kemudian untuk keuntungan bersih kami telah mengira berdasarkan data yang diberikan untuk bulan Mei hingga Julai dan keuntungan bersih yang paling tinggi adalah pada bulan Julai iaitu rugi sebanyak RM53,871. Untuk kunci kira-kira kami menyimpulkan bahawa aset bersih mengalami kerugian pada bulan Julai iaitu RM11,630 ringgit. Berdasarkan data yang telah kami kirakan, syarikat harus tahu bagaimana menguruskan akaun mereka untuk untung atau rugi. Cadangan kami adalah mereka harus perbaiki perniagaan mereka agar menjadi lebih baik. Peratusan penjualan tertinggi adalah pada bulan Jun iaitu keuntungan kasar sebanyak 61% dan peratusan penjualan terendah adalah pada bulan Julai iaitu untung kasar sebanyak 286%. Kemudian peratusan penjualan sebelum cukai tertinggi adalah pada bulan Mei iaitu 49.11% dan peratusan penjualan sebelum cukai terendah adalah pada bulan Julai iaitu kerugian sebanyak 1044.82%. Kami telah belajar mengira semua data yang kami miliki dari Excellent Global Technology Sdn Bhd. Kami juga telah membuat kesimpulan bahawa syarikat mengalami kerugian dan boleh perbaiki keuntungan syarikat lebih awal jika mereka mengetahui tentang perisian zero accounting. Berdasarkan data dari Excellent Global Sdn Bhd dan menggunakan Zero Certificate, kami dapat mengetahui semua untung rugi syarikat yang dari awal sehingga akhir proses. Melukis carta aliran data untuk pembelian dari Excellent Global Technology Sdn Bhd dan untuk meningkatkan prestasi mereka sehingga kerugian dapat ditanggung.